السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام والإيمان ورزقنا بنعمة الاستقامة والثبات على صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Masjid, Badan Pengerusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajjah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini. Di tahun baru Hijrah ini kita dah berada pada hari yang keempat Muharram. Sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala masih lagi bagi peluang kepada kita untuk kita terus mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Allah Taala masih bagi peluang kita untuk mempertingkatkan taqarrub kita, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk meraih cinta dan kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dengan hidayah atau taufik yang dianugerahkan oleh Allah. Dan alhamdulillah dengan hidayah atau taufik itu pada pagi ini kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beristiqamah, tergolong daripada golongan yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita dapat bersama-sama menunaikan satu salat subuh secara berjamaah. Moga diterima oleh Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Dan seterusnya Allah Taala pilih kita untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu, untuk kita sama-sama lebih mengenali Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dengan itu dapat menimbulkan rasa cinta dan sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan pengajian kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Dalam tajuknya pada pagi ini, Ma jaa fi taqannu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang kain lapisan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi insya-Allah sebelum kita nak teruskan pengajian kita, terlebih dahulu sebagai tanda cinta dan sayang kita kepada Nabi dan bersyukur kepada nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sebanyak 10 kali dan seterusnya kita buka majlis kita dengan umul kitab, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah. Barakallahu lana wa lakum jami'an. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan mempelajari berkaitan dengan kain lapisan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini kita mempelajari tentang cara berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 282, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Tirmizi berkaitan dengan taqannu' kain lapisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab ini sebenarnya mengemukakan hadis-hadis tentang kain yang dipakai oleh Nabi SAW untuk melapisi kepala baginda agar minyak rambut yang baginda pakai tidak mengenai serban. Kain ini dipakai di atas serban. Satu kain lapisan pakai dekat atas serban. Hadis 120 diceritakan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul qina'a ka'anna thawbahu thawbu zayyatin. Rasulullah SAW diceritakan oleh Anas bin Malik sering meletakkan kain lapik di atas kepala baginda untuk melindungi serban daripada tercemar oleh minyak, seolah-olah kain tersebut kelihatan seperti kain penjual minyak yang senantiasa dicemari minyak. Ini hadis 120. Yang pertama sekali dalam hadis ini Nabi menggunakan perkataan al-qina. Al-qina ini bermaksud kain yang dililip atau yang dibalut di kepala. Itu masuk al-qina. Tujuan kain tersebut dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menjaga serban daripada terkena minyak rambut dan wangian rambut. Nabi suka menyapu kepala, menyapu minyak ataupun wangian di rambut Nabi. Dan itulah baginda membalut kain di kepala untuk menjaga serbannya. Pada kain tersebut kelihatan kesan minyak yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rambut baginda. Jadi kain ini dipakai di kepala sebelum pakai serban. Bukan di atas serban ni. Pasal Nabi dia meminyakkan, kita dah belajar dulu tentang Nabi meminyakkan rambut dia dengan minyak zaitun. Jadi untuk nak jaga serban supaya tak berminyak, maka Nabi alas dulu dengan satu kain, kemudian yang dipanggil al-qina, kemudian baru Nabi pakai serban. Sebab tu kain tu dia nampak berminyak. Itu dia. Okey.
Jadi sebenarnya pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini tentang betapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga kebersihan. Nabi ni tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya seorang yang pembersih. Sebab itulah baginda tidak suka melihat ada pakaian baginda yang nampak kotor dan tercemar. Sebab itu Nabi ini dia mengamalkan apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulla masjidin. Kata Allah dalam Quran, wahai anak Adam, hendaklah kamu berhias ketika kamu datang ke masjid. Lebih-lebih lagi kalau nak datang masjid, Nabi akan pakai dengan pakaian yang kemas, Nabi akan pakai dengan pakaian yang bersih kerana nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi ni seorang yang pembersih. Nabi jaga kebersihan pakaian dia, supaya Islam ni nampak satu agama yang bersih. Dia tak nampak Islam ni agama yang pengotor. Akhirnya orang-orang yang bukan Islam, umat yang bukan Islam menganggap bahawa Islam agama pengotor. Pasal Islam, agama itu tuan-tuan, dia akan dilihat daripada penganutnya. Nak nampak agama itu cantik, nak nampak agama itu indah melalui penganutnya. Jadi Islam ni Allah Ta'ala dah iktiraf. Islam ni al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam satu agama yang maha tinggi dan tidak ada agama yang boleh menandingi akan ketinggian agama Islam dari semua aspek. Daripada segi zahirnya, lebih-lebih lagi daripada segi batinnya, semuanya bersih, semuanya nampak cantik, semuanya nampak mulia. Siapa yang nak menunjukkan kemuliaan Islam tu? Kita lah, umat Islam. Kalau kita umat Islam tidak jaga penampilan kita, tidak jaga kata-kata kita, tidak jaga pergaulan kita, maka Islam akan nampak hudu. Islam akan dituduh dengan pelbagai tuduhan, dilemparkan dengan pelbagai cacian disebabkan kita umat Islam. Jadi kita kena jaga. Di antaranya jaga penampilan diri kita, jaga kebersihan. Ni baju pergi semayang, baju dah berbulan-bulan tak basuh, pening kepala orang duduk kat sebelah semayang, kena bawa speed baju letak dekat hidung, bukan main busuk. Orang pun nak lari tak mau duduk dekat sebelah dia, dah kosong pula dekat sebelah dia tu, kiri kanan orang terduduk. Kacau. Dah sok tak penuh, asyik baik jarak-jarak ni, jarak-jarak pun bau juga. Lagi kacau. Ni benda yang kita nak kena jagalah. Jadi Nabi sebagai seorang Rasul yang menjadi contoh uswatun hasanah kepada umatnya, Nabi jaga semua perkara ni. Pasal Nabi jadi contoh di sepanjang zaman. Kita dah masuk tahun baru hijrah ni, kita kena ada satu azam, ada satu tekad untuk kita jaga agama Islam. Jaga agama kita, jaga hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan Allah, dengan manusia, salah satunya inilah dia. Kita jaga penampilan diri kita, kebersihan diri kita. Itu hadis berkenaan tentang taqannu'i Rasulillah ataupun al-qina'u li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis saja, hadis 120. Okey. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sepatutnya meniru akan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang pembersih, tidak suka melihat pakaian baginda yang jadi Nabi pun tak suka tengok pakaian dia yang kotor, tercemar, dan sentiasa basuh baju dia supaya nampak bersih, nampak menarik. Itu dia tuan-tuan. Itu hadis 120 berkenaan dengan al-qina. Jadi al-qina ni rupanya bukan pakai dekat atas serban, pakai dekat bawah serban. Dia ada lagi satu serban yang Nabi pakai di atas serban, ada juga. Itu biasanya Nabi akan pakai musim sejuk, Nabi akan pakai ketika membaca khutbah. Pasal sahabat-sahabat semua pakai serban. Jadi nak bezakan tok khatib dengan jamaah, maka Nabi akan pakai serban.
Dan ada satu lagi jubah yang dipakai, yang kita belajar itu jubah yang tidak berbutang. Satu jubah kat dalam, satu jubah yang tidak berbutang dipakai. Itu untuk membezakan tok khatib dengan para jemaah. Jadi orang tahu, oh yang nak baca khutbah ni dia ni rupanya. Itu salah satunya lah. Jadi sebab hari Jumaat ni imam dia masuk lambat. Sunnahnya imam ni dia datang lambat sikit. Begitu supaya orang tahu ini ialah imam yang bakal membaca khutbah. Okey, itu dia. Itu berkenaan dengan al-qina'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kain yang lapisan yang dipakai di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk bab yang ke-21, cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 121. An Qailata binti Makhramah radhiyallahu anha annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idul qurfusa qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutakhashshi'a fil jilsati ur'idtu minal farqi. Diriwayatkan daripada Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha bahawa beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid sedang duduk secara qurfusa. Beliau berkata, apabila aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu khusyuk dalam duduknya, maka timbullah perasaan gemetar dalam hatiku, iaitu dengan keadaan baginda. Itu hadis 121. Dalam hadis ini menceritakan tentang bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam masjid. Salah satu cara duduknya yang dipanggil qurfusa. Wah, ni bahasa Arab Qurfusa, iaitu meletakkan, cara duduk dengan meletakkan punggung di atas lantai, dua peha dirapatkan ke perut dan duduk tangan memeluk dua betis. Tengok kalau dalam kitab ni ada gambar dia. Duduk peluk dua betis, dua punggung atas lantai, dua peha rapat ke perut, dua tangan memeluk dua betis tu. Tu cara duduk Nabi. Yang menyamai cara duduk ini menyamai cara duduk ihtiba yang dijelaskan nanti, kata dia. Jadi pengajaran hadis ini, keharusan duduk secara qurfusa ini ketika berada di masjid, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Itu harus duduk cara macam tu. Dan dalam hadis ini juga nak menunjukkan sifat tawaduknya, rendah dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kekhusyukan Nabi menjadikan para sahabat kagum dengan baginda. Itulah faedah sifat tawaduk di dunia, menjadi seseorang itu dikagumi, dihormati. Pernah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mawama tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidak tawaduk seseorang itu kerana Allah, melainkan Allah Ta'ala akan mengangkat darajatnya. Ini salah satu sifat tawaduk Nabi. Cara duduk itu menunjukkan orang yang duduk secara tawaduk. Tawaduk ni sifat rendah diri dalam apa jua keadaan. Cara bercakap, cara berjalan, cara duduk, menunjukkan sifat tawaduknya Nabi. Bukan duduk cara orang sombong, bercakap cara orang sombong. Ini sifat tawaduk. Orang yang tawaduk ini akan diangkat darajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan, apa yang kita nak sombongkan dengan ada apa yang ada pada kita? Nabi pun seorang yang sangat mulia, yang Allah Ta'ala paling sayang, makhluk yang paling disanjung oleh Allah pun tidak rasa ego, tidak rasa sombong. Ini kan kita yang jauh benar daripada Nabi.
Langit dengan bumi dia punya jauh dia. Jadi kita cubalah ikut cara Nabi SAW, jauhkan sifat, jauhkan daripada sifat ego, sifat sombong. Walaupun kita ni orang kaki masjid, orang kaki kuliah, orang yang senantiasa buat kebaikan, kita tak boleh nak rasa sombong ini, kerana semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari cara duduk qurfusa ini, dua tangan peluk dua betis, dua peha dirapatkan ke perut, punggung di atas lantai. Jadi dalam kitab ni adalah ditunjukkan cara tu, cara duduk qurfusa. Itu cara duduk yang pertama, hadis 121. Tengok hadis 122 pula, berlunjur di dalam masjid. Daripada Abbad bin Tamim an ammihi, Abbad bin Tamim daripada bapa saudaranya Abdullah bin Zaid, bapa saudara dia, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau cerita bahawa Nabi berbaring berlunjur di dalam masjid dengan meletakkan salah satu kaki baginda di atas kaki yang satu lagi. Cara duduk berlunjur tu, salah satu kaki letak di atas satu kaki yang lain. Nabi kalau nak berehat, tak penat beribadat dalam masjid, Nabi akan berehat berlunjur kaki. Jadi hadis ini menceritakan Nabi pernah berbaring di dalam masjid dengan menyilangkan kakinya. Disilang kaki. Jadi dalam hadis ini juga kelihatan bertentangan dengan hadis lain yang ada dalam Sahih Muslim, iaitu sabda Nabi, jangan seseorang berlunjur, jangan seseorang daripada kamu berlunjur kemudian meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain. Jadi nampak macam ada bertentangan dengan hadis Muslim. Jadi dijawab oleh Al-Imam Al-Khattabi di dalam Ma'alimus Sunnah, kemungkinan hadis ini menggantikan, iaitu menasahkan hadis di dalam bab ini, atau larangan dalam hadis ini adalah untuk mencegah daripada aurat berlakunya terdedah. Tujuannya, kata Al-Imam Khattabi ini, untuk mencegah daripada aurat terdedah. Al-Imam An-Nawawi dan Imam Al-Baijuri menyetujui ihtimal yang kedua di mana kata mereka hadis yang melarang adalah bagi orang yang dibimbangi, dikhawatiri akan menampakkan auratnya jika ia melakukan seperti orang yang memakai kain sarung sahaja tanpa seluar. Tujuan dia silangkan kaki tu di atas kaki satu lagi tu untuk supaya tak nampak aurat. Hadis yang membenarkan pula adalah khusus bagi yang tidak bimbang akan terdedah aurat dia, seperti orang yang memakai seluar. Ihtimal ini lebih utama daripada dakwaan mansuh dan dakwaan bahawa keharusan hanya khusus bagi Nabi sahaja. Jadi pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini, kata dia, keharusan berbaring sambil menyilangkan kaki di dalam masjid dengan syarat tidak mendedahkan aurat. Jika aurat terdedah maka ia adalah ditegah. Yang kedua, Al-Imam An-Nawawi dalam hadis ini menurut Al-Imam An-Nawawi dalam hadis ini terdapat dalil bagi keharusan bersandar dan berbaring, menelentang ataupun berlunjur di dalam masjid. Sebahagian ulama antaranya Al-Qadhi Iyad berpandangan keharusan berbaring di dalam masjid hanyalah kerana darurat atau ketika perlu sahaja, seperti kepenatan, ingin berehat dan seumpamanya, kerana ini bercanggah dengan kebiasaan Nabi. Kebiasaan Nabi dia tak baring. Ni kita pergi masjid memang nak baring. Nabi pergi masjid nak beribadat. Kita pergi masjid memang nak tidur. Kena bulan puasa pula kan. Nak nunggu waktu zuhur masuk, dia dah keluar awal kerja, tengok kat belakang semua syahid, para syuhada. Macam kena tembak semua kat belakang.
ataupun lepas sembahyang zuhur nak nanti masuk balik pukul 2.30, semua dah syuhada dekat belakang. Bukan tu. Itu bukan kebiasaan Nabi. Kebiasaannya dalam masjid, Nabi akan duduk dengan cara duduk yang tenang, tawaduk, rendah diri. Okey. Jadi di antara cara duduk Nabi sebenarnya dalam masjid, yang pertama disebut dalam ni dengan duduk bersila, mutarabbi'un, ataupun dipanggil mutarabbi'. Bersila dia panggil mutarabbi'. Yang kedua dia panggil muhtabi, iaitu sebagaimana duduk kurfusa tadi. Duduk inilah yang paling kerap dilakukan oleh Nabi ketika di dalam masjid. Okey. Yang ketiga muqi'. Muqi' ni muqa'iyan ni, iaitu duduk dengan meletakkan dua pangkal peha, yakni punggung di atas tumit. Dua kaki dipacakkan atau diletakkan di atas jari-jarinya, dan kedua-dua lutut diletakkan di atas tanah. Itu dipanggil muqi'. Muqi'. Jadi duduk bersila, duduk kurfusa tadi dengan muqi'. Kemudian satu lagi, iaitu cara yang Nabi suka duduk di dalam masjid. Kebiasaannya baring-baring ni jarang-jarang Nabi berbaring ni. Biasa Nabi ni tuan-tuan beribadat di rumah dia. Nabi akan i'tikaf kalau bulan Ramadan. Yang itu, yang bila i'tikaf tu yang bila dah lama beribadat penat, maka dia akan baring. Kita i'tikaf kita terus baring je. Masuk masjid terus baring, niat i'tikaf. Tu salah tu. Dia kena duduk dulu beribadat, zikir, dah lama-lama dah penat barulah baring, kan? Bukan datang nak baring kat sini. Kat baring baik baring dekat rumah, kan? Itu dia tuan-tuan. Jadi hadis 123 daripada Abi Sa'id Al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza jalasa fil masjid ihtaba bi yadayhi. Rasulullah SAW bila duduk dalam masjid, baginda akan duduk merangkul lutut dengan kedua tangan baginda. Ini duduk macam kurfusa tadilah. Jadi hadis di atas menceritakan Nabi SAW duduk di dalam masjid dengan duduk ihtiba, iaitu duduk dengan lutut diangkat, dua punggung diletak di atas lantai, perut dirapatkan ke perut, dua tangan merangkul dua betis. Duduk ihtiba ini sama dengan duduk kurfusa. Kalimah ihtiba berasal daripada habwa, yang bermaksud kain ataupun serban yang memberkas pinggang ke lutut semasa duduk bertinggung. Dia ada satu kain ikat kat pinggang, ikat kat lutut tu, supaya dia lutut tu tidak terlepas jatuh. Kita pegang lama-lama pun tak tahan juga, jadi ikat satu kain, ikat. Kan, dalam hadis ini Nabi duduk bertinggung tapi tidak memberkas pinggang ke lutut dengan kain serban, akan tapi kedua-dua tangan baginda, yakni baginda duduk bertinggung dengan merangkul dua lutut dan atau betis menggunakan dua tangannya. Nabi tak buat ikat tu. Nabi rangkul dengan tangan dia. Jadi dalam hadis ini pengajarannya kita boleh ambil, duduk secara ihtiba ataupun kurfusa dalam masjid, menurut para ulama, duduk ihtiba harus melainkan ketika seseorang itu sedang menunggu untuk menunaikan solat. Duduk menunggu solat, jangan duduk macam tu. Begitu juga sebagai sebilangan ulama melarangnya ketika imam sedang berkhutbah. Ini duduk bukan masa dengar khutbah, duduk bukan ketika nak menunggu solat. Okey. Sebagaimana yang diceritakan daripada Muaz bin Anas radhiyallahu anhu daripada bapanya yang menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hubwati yaumal jum'ati wal imamu yakhutub. Sesungguhnya Rasulullah SAW menegar daripada duduk secara ihtiba pada hari Jumaat ketika imam sedang berkhutbah. Berkata Al-Khattabi, Nabi SAW melarangnya ketika itu kerana akan menyebabkan mengantuk.
dan mendedahkan diri kepada terbatal wuduk bila tertidur dalam keadaan punggung tidak rapat ke lantai. Kita tuan-tuan duduk dalam masjid ni, sama ada nak tunggu solat, kalau kita tertidur pun dalam keadaan duduk punggung rapat ke lantai itu tidak batal. Tapi punggung terangkat macam duduk cara pegang betis macam tadi tu, punggung terangkat. Jadi itu boleh membatalkan solat. Boleh membatalkan solat lah, boleh membatalkan wudu, boleh membatalkan wudu. Sementara nak nunggu dia pun zikir-zikir, duduk bersila tak ada masalah. Duduk berbaring mengiring, punggung dah tak kena lantai kan, maka itu boleh membatalkan. Okey. Jadi itu hadis 123. Jadi daripada hadis-hadis yang kita belajar ini, yang pertama kita dapat belajar tentang sifat tawaduknya Nabi yang mencetus gerun dan hormat orang lain kepada baginda. Dan beberapa jenis duduk kita dah belajar tadi. Duduk secara kurfusa, duduk secara ihtiba. Jadi duduk secara kurfusa dan ihtiba ini dalam ketika khutbah jangan. Ketika khutbah jangan. Ini duduk bukan ketika khutbah. Sama juga ketika mengajar pun disebut oleh para ulama berdasarkan qiyas kepada khutbah. Selain daripada itu tak apa, kita berzikir sorang-sorang ketika nak menunggu waktu solat. Bukan menunggu nak solat, nunggu waktu solat. Daripada zuhur ke asar nak nunggu kan, duduk kat sini. Maghrib ke isyak tak ada kuliah, duduk, itu tak ada masalah. Okey, Nabi pernah duduk bersila di dalam masjid. Diceritakan juga bahawa Nabi kana Nabi SAW iza sallal fajra tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu'a asy-syamsu hasna'a. Nabi SAW bila selesai mengerjakan solat subuh, baginda akan duduk bersila di tempatnya hinggalah terbit matahari dengan terang benderang. Nabi akan duduk berzikir, beribadat, baca Quran sampailah terbit matahari. Nabi semayang dulu, semayang sunat isyraq, lepas tu Nabi balik, baru Nabi balik. Pasal kelebihannya nanti Allah Ta'ala akan bagi pahala pahala apa? Haji dan umrah. Jadi kalau kita dah dengar kuliah macam ni, dah sampai waktu isyraq kita ni sekarang, waktu isyraq dalam 7.19. Dah masuk dah ni 7.19. Lepas ni kita dah boleh semayang sunat isyraq. Mayang kat rumah pun boleh, tak ada masalah. Tapi tak dapat pahala haji dan umrah. Siapa Nabi kata, siapa yang semayang subuh berjamaah kemudian dia tunggu sampai terbit matahari dan tunggu sekejap lagi sampai boleh solat, dia pun solat 2 rakaat kemudian baru dia balik, maka dapatlah pahala haji dan umrah. Kalau dah batal wuduk, turun, ambil air semayang, naik balik. Jangan ambil semayang terus balik, semayang kat rumah pula, ataupun terus balik je. Dah turun tu ambil air semayang, naik balik, semayang tahiyatul masjid dan semayang sunat isyraq. Dapatlah kelebihan tu, insya-Allah sekali-sekali kita dapat. Kalau tak ada kuliah kita terus balik je kan. Nak nunggu payah sikit kita ni, nak nunggu solat isyraq tu agak payah untuk kita lah. Tapi ambillah peluang tu, lebih-lebih lagi kita berada di bulan Muharram ini, ambil peluang, kelebihan-kelebihan, tawaran-tawaran istimewa kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW ini untuk kita menambahkan koleksi ganjaran pahala bagi mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi saya rasa itu saja yang dapat kita pelajari pada pagi ini, insya-Allah. Ada soalan tak? Ya, ada sunnah. Ada. Dalam hadis ini, dalam kini kita tak jumpa. Dalam hadis-hadis yang lain, Sahih Muslim ada. Yang panggil rida, letak di atas bahu. Ada 2. Satu yang Nabi letak sebelah, yang saya duk pakai ni, letak sebelah macam ni. Satu lagi yang Nabi letak macam ni. Macam ni pun ada, tapi dia panjang sikit lah.
Yang letak macam ni pun ada, yang letak sebelah kanan pun ada. Itu memang ada, disebut dalam hadis-hadis yang lain. Okey, duduk berlunjur menghadap kiblat. Okey, yang berlunjur ni diharuskan. Dari tadi dia cakap berlunjur saja kan, diharuskan. Nabi ada juga warid Nabi menghadap kiblat. Dan kita kalau kita semayang, orang yang semayang duduk, duduk bawah, maka dia akan berlunjur menghadap kiblat. Jadi tidak ada masalah kalau kita berlunjur menghadap kiblat. Yang tak boleh kencing berak menghadap kiblat. Itu tak boleh. Kita kencing berak menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat, dia kena ke timur dan ke barat. Jangan menghadap, jangan membelakangkan. Dua-dua tak boleh. Masalahnya orang tanya, Ustaz, saya masuk tanda tu dah memang macam tu. Macam mana orang buat tanda tu? Yang buat tanda tu bukan orang Melayu. Kalau orang kita Melayu pun tak tahu benda hukum ni, main buat je kan. Jadi kita lah yang kena ijaz. Walaupun tanda tu menghadap kiblat, kita jangan menghadap. Terpaksa lah ijaz buat macam ni pula. Tanda tu nak menghadap kiblat macam ni, kita terpaksa lah buat macam ni. Jangan tak masuk lubang tu dah lah, tertinggi pula ke atas tu tak masuk. Tu kacau. Pasal dia kata lubang tak kena. Lepas tu tak kerti nak jurus pula, tinggal kan je. Ya Allah ya Rabbi, punyalah pengutur. Itu yang Nabi marah kan. Jadi sebab itu bila kita buat rumah, buat tanda-tanda masjid ke tanda rumah ke benda ni, kita kena tengok mana kiblat. Buat rumah tengok mana kita nak buat bilik solat kita yang menghadap kiblat. Senang. Ni tak ada, main buat je. Kalau beli rumah tu terpaksa ikut je lah apa yang ada kan. Kita sendiri yang kena ijaz. Ni kita buat sendiri pun kita tak tengok benda-benda macam ni. Jadi kita rugilah kita. Payah nanti nak ikut syariat. Okay, insyaAllah boleh. Sahaja, wallahu alam. Moga-moga kita mendapat manfaat, menambahkan kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tangguh dengan baca surah wal asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min 'ilmika ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fil العافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منه.